Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ada satu soalan yang dibangkitkan berkaitan dengan pengisytiharan proklamasi darurat oleh Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong yang diedarkan dan dilaporkan oleh media pada hari ini. Antara soalan yang dimajukan adalah apakah dia efek darurat dan adakah ianya mengganggu ataupun membentras atau menghalang isu sokongan majoriti kerajaan. Untuk perkara ini kita kena lihat secara khusus dan faham bahawa darurat yang diisytiharkan adalah di bawah nasihat kerajaan sekarang. Dan apabila nasihat itu diterima oleh Agong, maka walau apa sekalipun persoalan tentang kecacatan legitimasi Perdana Menteri untuk memberi nasihat ataupun apa-apa kecacatan lain seperti tarikh pada proklamasi tersebut ataupun laporan media tersebut tidak boleh dipersoalkan di mahkamah. Proklamasi darurat selagi ianya diisytiharkan dan dia masih efektif adalah sah dan akan kekal sah sehingga ianya ditamatkan oleh Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong, sama ada pada 1 Ogos kelak ataupun dilanjutkan jika perlu ataupun dipendekkan jika sudah selesai masalahnya. Tapi ianya tidak menghalang isu persoalan tentang sokongan majoriti Tan Sri Muhyiddin Yassin sekarang sebagai Perdana Menteri, kerana apa yang dipohon oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin telah membenarkan beliau untuk kekal sebagai Perdana Menteri bersama dengan jemaah menteri beliau sebagai kerajaan, dan beliau percaya ini dapat membantu dia menghalang persoalan terhadap keabsahan sokongan kerajaan sekarang ni. Tapi itu adalah satu pahaman dan nasihat yang salah jika diberikan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebab kerajaan cuma boleh sah di bawah perlembagaan. Ini bebas daripada isu darurat. Dan jika seperti yang kita lihat sejak pada pembacaan ketiga Belanjawan 2021 pada 15 Disember sehingga pada petang tadi, hari ini 12 Januari, sudah ada sekurang-kurangnya 3 orang ahli Dewan Rakyat yang telah pun mengisytiharkan kenyataan mereka bahawa mereka menarik balik dan tidak mengiktiraf Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, iaitu Gua Musang Tengku Razali Hamzah, saya percaya pada 26 Disember 2020, diikuti oleh Macang iaitu Ahmad Jazlan pada hari Sabtu yang lalu 9 Januari, dan petang tadi 12 Januari oleh Padang Rengas iaitu Nazri Aziz. Dengan pengisytiharan 3 orang tidak menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin, ianya menjadikan apa yang zahir sebagai sokongan majoriti 111 pada 15 Disember telah menjadi 108. Dan 108 ini adalah 2 kurang daripada paras untuk majoriti iaitu 110. Kerana sekarang kita cuma ada 220 ahli Dewan Rakyat dengan kematian 2 orang sebelum ini iaitu Batu Sapi dan Greg. Oleh kerana yang demikian, secara perlembagaannya, Tan Sri Muhyiddin Yassin sepatutnya pada hari semalam apabila beliau menghadap ke Bawah-Duli Tuanku, sepatutnya memaklumkan perkara itu kepada baginda Tuanku. Dan mungkin pada masa yang sama, beliau boleh memohon sebagai nasihat terakhir untuk diadakan darurat kesihatan bagi tujuan COVID ini. Tetapi sepatutnya beliau sendiri meletak jawatan selepas menasihati untuk COVID-19. Walau apa sekalipun, penzahiran hilang sokongan majoriti Muhyiddin Yassin perlu dizahirkan dengan jelas dan perlu dimajukan untuk pengetahuan ke Bawah-Duli Tuanku di istana, supaya jika pun Muhyiddin Yassin tidak ingin menghadap Tuanku berkaitan perkara ini, baginda Tuanku boleh mengarahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin menghadap beliau dan minta dia letak jawatan. Pada masa itu, kerajaan gugur. Dan memandangkan kita sudah berada di bawah darurat, iaitu di bawah pengendalian tadbir urus negara oleh Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong sendiri, maka Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong boleh di bawah perkara 150
secara khusus Fasal 2 huruf besar A boleh mengisytiharkan darurat lanjut, iaitu darurat politik, supaya tadbir urus negara yang dikendalikan oleh Yang di-Pertuan Agong di bawah darurat sekarang dilanjutkan melalui pembentukan jawatan kuasa khas nasihat diraja yang akan menasihati baginda tuanku, dan mereka ini tidak perlu mengandungi ahli-ahli kerajaan ataupun mana-mana ahli politik lain. Ianya boleh melibatkan mana-mana pihak yang dipercayai Yang di-Pertuan Agong sebagai orang yang berkelayakan di dalam negara kita untuk membantu beliau. Boleh melibatkan nasihat ataupun pihak daripada Kementerian Kesihatan, boleh melibatkan daripada pihak tentera, mungkin seorang yang telah bersara dan mempunyai nama baik dalam khidmat polis diraja Malaysia, juga seorang peguam negara yang masih mempunyai nama baik di dalam peguam negara, boleh dilantik bersama dengan mana-mana tokoh politik yang telah bersara atau akan bersara tidak lama lagi sebagai negarawan. Itu semua adalah pilihan ke bawah duli tuanku. Tapi bila jatuhnya kerajaan sebab hilangnya sokongan majoriti, tidak ada perlembagaan menghalang diadakan 2 atau lebih bentuk darurat semasa wujudnya darurat sekarang. Itu dibenarkan secara khusus. Perkara 150 Fasal 2 kapital A. Dan saya syorkan kepada rakyat untuk memahami perkara ini dengan lebih jelas. Sekiranya ada persepsi bahawa pengisytiharan atau nasihat untuk perolehan darurat ini dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menyelamatkan diri beliau, rakyat kena faham bahawa dari segi perlembagaan niat itu tidak akan tercapai jika ahli Dewan Rakyat dengan jujur dan ikhlas membuat pengisytiharan penarikan balik sokongan kedua beliau dan membawa perkara itu kepada perhatian ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong, dan ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong boleh meminta Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mengadap beliau dan meletak jawatan. Kemudian kita ada fasa seterusnya darurat politik tanpa kerajaan politik. Sekian, terima kasih.